Saya bila difahamkan yang saya Tuhan sendiri memberitahu dengan saya mengikut dalam surah Yasin. Dan negara lain yang memahami bahasa Melayu, dialah sebagai rasul bagi semua negara yang memiliki bangsa Melayu. Pakcik tak kalah sampai teruk macam ni sekali Pakcik. Haji, rasul mewakili Malaysia je lah. Bagi kaum saya, kaum Melayu. Kaum Melayu di Malaysia. Melayu je. Termasuk Indonesia, dia orang faham bahasa saya. Jadi, kalau macam tu dalam surah Yasin ada rasul Melayu dia. Tuhan kata setiap kaum. Bermakna Tuhan tak list kalau satu-satu kaum tu tinggilah Quran di payah Malaysia pakai tanda. Pakcik, nak tanya sikit boleh tak? Sejak bila ada rasul bagi semua bangsa Melayu? Pakcik belajar di mana ni? Hingga tahap kecederaan otak pakcik sudah tahap kritikal. Tuan Haji, tadi Tuan Haji kata surah Yasin tu merujuk pada aku tu, rasul. Macam mana Tuan Haji pula fikir aku tu adalah Tuan Haji sendiri? Tuhan berkata. Kalau macam tu, kalau saya baca surah Yasin, kalau kau maksud saya juga, saya pun jadi rasul. Tuhan berkata, ada surah Yasin tu turun dekat kamu. Semua pada semua tahu. Mana you tahu Yasin turun kat kamu? Yasin turun kat saya, bukan kat kamu. Yasin turun kat dia. Ya, macam tu. Yasin tu turun dekat Muhammad, ya, bukan dekat Abu Lahab. Turun kat Muhammad Yasin. Sebelum tu Haji lahir, surah Yasin tu dah ada lah, macam mana? Ya, Yasin tu turun juga kepada Isa, kepada Musa, kepada Ibrahim sebelum ini. Ya, tapi bukan pada penentang dia, ya. Ya, tak, jangan salah fasting ayat tu, ya. Nanti tak function work, dia tak live ayat tu, ya. Bila ditanya soalan, wartawan pula dipersalahkan dan katanya cuba memutarbelikkan ayat Al-Quran. Siapa yang putar belik ni Pakcik? Antara yang sempat diajukan soalan membabitkan sembahyang atau solat 5 waktu dan dakwanya sembahyang tak wajib. Wajib dalam waktu. Jadi Tuan Haji mengatakan 5 waktu. Okey. Dia tunjukkan surah mana, ayat mana mengatakan Tuhan suruh sembahyang 5 waktu? Kalau Al-Quran ada tadi. Tunjuk kat saya, buktikan. Saya nak bukti ya, jangan tak berbeli dengan saya. Lepas tu saya nak pula Tuan Haji buktikan yang mana dan ayat Al-Quran yang melanjut Tuan Haji dari Rasul. Itu surah Yasin, surah Ibrahim ayat 4. Ya, kalau Tuan Haji ada itu. Itu kata-kata siapa? Itu kata-kata Tuhan. Kata-kata awak lebih benar atau kata-kata Tuhan lebih benar? Kata-kata Tuhan lagi benar. Kenapa awak tak kira? Nabi Muhammad bilang. No, tak bullshit lah brother. Please. I dah tua. You tak bodoh-bodoh dengan I. Dakwanya lagi, dia sembahyang ikut cara Nabi Ibrahim. Katanya lagi, sembahyang yang diamalkan oleh umat Islam ketika ini salah dan sembahyang caranya saja yang betul. Dan lebih parah lagi, sembahyang 5 waktu bukan sembahyang sebenar dan rekaan orang terdahulu. Fatwa kebangsaan sejak tahun 1991. Tapi si Kahani masih berdegil kerana masih teringin dan berlagak nak jadi rasul. Sudahlah degil, bergerak aktif pula mencari ahli dan menyebarkan risalah. Kononnya ajaran mereka membawa kebenaran. Si Kahani bukan sahaja mendakwa pembawa kebenaran, tapi lebih memerajatkan boleh beri syafaat. Mudah betul masuk syurga. Ikut je telunjuk terus masuk syurga. Ya, sebab saya boleh mengeluarkan manusia daripada kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan. Itu pasti Tuhan yang menjanji. Inilah antara ancaman bagi umat Islam. Sudahlah umat Islam ditindas, kini diancam pula oleh penindasan yang amat bahaya, iaitu penyelewengan akidah. Semua ini bukan berlaku di negara lain, tapi di tempat sendiri. Penyelewengan akidah yang menyesatkan dan parahnya bukan kepalang, ibarat api dalam sekam. Dan ingat, ini baru ajaran Kahar, belum lagi ajaran lain yang nyata sesat dan menyesatkan seperti ini. Ketika diajukan soalan bertalu-talu oleh lebih 10 wartawan yang mengikuti operasi Jabatan Agama Islam atau JAIS, namun Pakcik memang jenis Pakcik yang tak nak mengaku salah. Sudahlah, sesat sendiri, cuba pula menyesatkan orang lain. Bila keadaan makin panas, akhirnya JAIS meredakan keadaan. Kahar ditahan dan dibawa ke Balai Polis Taman Melawati sebelum didakwa di mahkamah dan dibawa ke Pusat Pemulihan Akidah di Uluya. Ajaran Kahar tidak selesai di sini. Berikut setianya turut ditahan. Lokasinya di Pucuk. Ikuti penandaan seterusnya daripada Azizul Azwar, Firdaus Muhammad Zainal, Fahizal Abdullah dan Rusli Fahar mengenai nasib pengikut setia ajaran Kahar selepas ini. Mengumumkan peletakan jawatannya. Apa ini semua? Mulai pada hari ini dan di saat ini, saya dengan resminya
melepaskan jawatan saya sebagai Rasulullah kepada rakyat negara Malaysia dengan berbuat kuasa pada hari ini yang bertarikh 27 Julai 2005 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor. Inilah KH Ahmad yang mendakwa sebagai Rasul bagi umat Melayu. Ini pula komennya terhadap dakwaan yang dikenakan. Pakcik nak ketikaikan undang-undang syariah yang disahkan dalam perkara 8. Kalau pakcik mengisytiharkan Rasul palsu, barulah sabit. Kemudian pakcik menyampaikan ajaran yang bercanggah bertentang dengan ajaran Islam. Ya. Ini pakcik menyampaikan Al-Quran. Ya. Tak ada bertentang dengan ajaran Islam. Ya. Dan pakcik buat peristihan sebagai Rasul bukan palsu. Jadi tak sabit tuduhan dengan pakcik. Sebab ada Tuhan punya ayat membenarkan, ya, menyokong pakcik ini sebagai seorang utusan dia, ya, Rasul dia. Hakim Syar'i Sarani Ismail menetapkan 17 Ogos 2005 bagi sebutan semula kes dan meminta KH mencari peguam. Dan ketika diminta mengulas mengenai pembelaannya, dia menetapkan untuk membela diri tanpa diwakili peguam. Mungkin keluarga dan Tak ada, saya akan membela diri saya sendiri lah. Sebab peguam yang nak saya ambil, dia sendiri pun tak arif tentang diri saya. Pengetahuan dia pun tak sama dengan saya. Macam mana dia nak jadi pembela saya? Pegawai pendakwa Syar'i Khairuddin Samad mencatat cara dia mungkin adil, mungkin tak adil. Sebab dia sebelum ni dia kata jamin seorang atau 5,000. So kami ada, tapi bila dia minta pegawai kerajaan, kami memang bermasalah. Tapi insya-Allah lah yang Haji KH tu benar-benar Rasulullah, yang Tuhan kami benar-benar Maha Agung yang bertata di atas, dia akan buktikan yang dia Maha Pelindung kepada Rasul dia, kepada orang yang beriman. Pasti. Dia jamin. lebih 50 pengikut KH hadir bagi memberi sokongan kepada ketua mereka. Dan kekisruhan mula berlaku. Wartawan yang membuat liputan pula diajak berhujah. Pengikut si KH memang tak sub, percaya mati-matian apa yang diajar dan disemai oleh si KH. Satu dunia mengaku ikut Allah dan Rasul, tapi dia tak pasti dia ke syurga. Tuhan kata dalam Quran An-Nisa ayat 13, itu mentaati Allah dan Rasul pasti syurga. Sedangkan ahli kita yang pandai pun tak pasti. Kalau orang ikut je 10 kali lah tak pasti. Jangan pasti. Pasti Rasul lagi sama dia. Kita orang mana ada Rasul? Nah, you Rasul jangan mungkin. Mana you punya Rasul? Bring the proof. You lebih baru. Wait, you Rasul. Oh, that's winning, brother. It's cool, you know. Kita ada Rasul. Rasul tugas dia memimpin manusia tersebut. Pengikut KH ini dari pelbagai latar belakang. Pelajar, gadis, ibu tua, malah artis pun ada. Dan semua memiliki hujah masing-masing. Hasil pegangan songsang ajaran KH. Kalau ada orang yang masuk bila dia kata, kita gelakkan dia nanti. Kita gelakkan dia. Maka tidak hairanlah makcik ini begitu yakin dia antara penduduk syurga. Bukan itu saja. Dengan berani dia mempersenda pula golongan yang tidak mempercayai KH sebagai Rasul. Allah masuk syurga. Dah tentunya. Dan dijamin tu Rasul jamin dah. Rasul jamin kita. Ada Rasul ada, bukan cakap-cakap saja. Ni dia. Rasul cakap dia nama je ada. Orang dia macam mana dah? Tak percaya. Bila cakap-cakap banyak, Wallahualam. Wallahualam. 2 jam lebih cerah. 2 jam lebih cerah. Inilah realiti kesesatan